Okey, Assalamualaikum dan juga selamat malam diucapkan kepada semua pendengar-pendengar setia CTC.fm. Terima kasih kepada penonton-penonton yang sentiasa memberikan sokongan buat CTC.fm dan tetamu-tetamu yang hadir dalam segmen Inilah Ceritaku. Ribuan terima kasih kepada anda semua. Apa yang menariknya untuk saya ataupun Pak Su beritahu kepada anda semua, pengalaman yang dikongsikan ini sangat-sangat berharga, ya. Dia tak boleh nak bayar pengalaman orang. So bila dapat perkongsian macam ni, anda share lah bersama dengan rakan-rakan di luar sana, ya, untuk trader-trader baru yang baru nak mengenali apa itu forex, ya. Ini peluang anda, ya. Setiap hari Selasa kami bawakan segmen ini supaya anda dapat sedikit pengetahuan, sedikit informasi macam mana kita nak start menjadi seorang trader, pedagang mata wang asing ni, dan kita boleh mengenali lah tetamu-tetamu kita yang dah pun berjaya. Contohnya pada episod yang ke-141 ni, kita dah ada seorang lagi tetamu kita yang bakal berkongsikan pengalaman beliau untuk anda semua secara percuma, tahu. Bukan senang nak dapat pengalaman orang ni. Baik tuan-tuan dan puan-puan, ribuan terima kasih. Hari ni 82 kes CTC, family CTC ingin memperingati diri sendiri, kami dan juga anda semua, bahawasanya COVID masih belum stabil. Jadi sama-samalah kita jaga diri kita. SOP tu yang penting, ya. Nak ke mana-mana tak ada masalah, yang penting SOP. Okey, terima kasih baju boy, t-shirt sponsor kena dah. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, segmen Inilah Ceritaku kali ini bersama dengan Syafiq, 22 September 2020, ya. Dan ribuan terima kasih juga kepada Cikgu Fahmi kerana telah sponsor Vietnam Spring Roll yang dibuat oleh Zalika, Cikgu Zalika. Ni semua trader-trader ni. Cikgu Fahmi pun samalah, dia guru. Terima kasih Cikgu Fahmi, setiap minggu ada je benda dia taja. Alhamdulillah, semoga murah rezeki. Baik, yang telah berada di ruangan komen kita sekarang ini, kita ada Cucu Pak Leh daripada Ganu. Assalamualaikum tetamu kita dan juga Pak Su. Selamat malam. Kemudian Syam Wahab. Wah, Syam Wahab pun dah letak thumbs up. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kalau anda dah bersedia, saya dah bersedia boy. Cantik. Tetamu kita ready. Mantap. Mantap. Okey, baik. Thank you, terima kasih kepada semua. Kita mulakan segmen kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Alhamdulillah sihat. Sate dah rasa? Sate sedap, kuah tu. Alamak, Azri Sate tu. Mantap Promote lagi. Betul. Azri Sate. Baik, kali ni kita dapat seorang tetamu kita, handsome orang dia. Tak tahulah bujang ke dah kahwin, tak tahu, nanti kita tanyalah. Kan, pengalaman dah tentu tip top kot. Tak. Okey, saya nak ingatkan kepada anda semua, kalau ada soalan tentang pengalaman, anda letakkan di ruangan komen anda. So bukan anda saja yang dapat jawapan tu, rakan-rakan yang sedang menonton live juga dapat. Itulah hebatnya bila kita share soalan kita, bila kita share live ini untuk kebaikan bersama. Baik tuan-tuan dan puan-puan, Cikgu Effendi Nordin, terima kasih. Salam DJ Pak Su dan tetamu jemputan minggu ini. Cikgu Effendi, lama tak jumpa dia, tokek kereta ni. Baik, di permulaan ini suka untuk Pak Su berkenalan dahulu. Nak panggil apa yang paling mudah kita sembang? Saya ni start dengan nama terus lah. Kita start dengan nama kan? Sebab saya ni banyak nama ni orang panggil. Kita nak cerita, bila kata inilah ceritaku ni, kena cerita lah. Kita buat cerita lah. Kan? Mungkin saya trust, mungkin ada follower saya juga yang follow live malam ni. Kan? So mungkin ada saya punya klien-klien ke. Betul. Okay? So diorang pun mungkin tertanya siapa nama saya yang sebenarnya. Nak kenal lagi siapa kan. Wah, ni cantik ni. So nama saya yang diberi oleh orang tua saya, Muhammad Syafiq bin Muhammad Yaakob. Okey. Itu nama sebenar. Okey, Muhammad Syafiq bin Muhammad Yaakob nama sebenar. Panggilan sekarang ni kita nak sembang, nak panggil apa? Nak senang sekarang ni saya nak dikenali dengan nama Mr. Trados. Yes, Mr. Trados ni. Kalau cerita ni kan. Okey, itu nanti kita cerita pasal macam mana Trados ni boleh timbul. Betul, macam mana nama ni kan. Okey, sedikit latar belakang, berasal daripada mana, sedikit status, sedikit lah. Alright. Saya dilahirkan dan dibesarkan di Ceras. Dilahirkan di Hospital Besar Kuala Lumpur.
So sampai umur saya 13 tahun saya pindah di Semenyih. Baik. Semenyih Selangor. Okey. Jadi saya dibesarkan seterusnya di Semenyih, di Semenyih lah, di kawasan Bandar Taman Tasik Kesumalik. Oh, okey. Semenyih. So daripada situ saya dibesarkan oleh orang tua saya lah. So saya sekolah pun semua dekat situ sampai saya habis SPM. Oh, dekat situ Situ, dan sampai hari ni pun saya masih duduk tinggal di situ juga. Tapi di kawasan lain lah. Tapi di daerah Semenyih. Tapi dekat dengan parent lah. Parent saya pun dah tak ada. Allah. Maafkan saya. Tak apa, tak ada masalah. Wah, mak saya dah tak ada lah. Orang tua saya, ayah saya masih ada lagi lah. Okay. Bapa saya masih ada, dan tapi dia sekarang menetap di Shah Alam. Menetap di Shah Alam. Yes. Kenapa sebenarnya? Puncanya saya boleh duduk di Semenyih ni bila ayah saya lah. Ayah saya ni penjawat awam, anggota polis lah. Okay. Yang camp dekat tu ke? Camp dekat, yes. Mula sebelum dia pindah ke Semenyih orang tua saya ni dia Batalion 4 lah. Dia bertugas di bahagian Batalion 4 lah. So boleh buat function kat sana? Di Ceras, betul Ceras tau. Yelah, Batu 9 kan? Batu 9 dia betul. Yelah, abang kakak saya kat sana. Saya membesar kat situ tu. Membesar kat situ sampai saya darjah 6. Wow. Lepas tu baru pindah ke Semenyih. Okey, ayah saya beli rumah di Bandar Tasik Kesumar tu masa tu. Okey. Jadi dia dapat kunci awal. Jadi dia ni rumah pertama masa tu. Okey, lebih kurang tahun 2000 something lah. Saya ingat, saya pun tak pasti. Okey, dia excited masa tu. Memang lah. Rumah pertama. Rumah sendiri tu. Yes. Masa tu tahun 2000 dapat beli double story. Seronok. Seronok masa tu. Kepuasan dia lain lah parents lah. Kita dapat, hari ni kita dapat rasa. Dulu kita tak dapat rasa masa tu. Kan? Dulu kita zaman kecil-kecil dulu kita tengok orang tua kita ni, kita gitu lah. Begitu je. Kita tak tahu perasaan dia macam mana. Tapi hari ni bila kita dah dewasa maksudnya, barulah. baru kita faham apa erti tu sebenarnya, kan? Berapa lama dia nak kumpul, masya-Allah. So dia excited, lepas tu dia bawa kita satu family ni daripada duduk dekat barak Okay, kita orang cakap anak polis ni dipanggil barak lah. Yalah. Rumah flat tu panggil barak kan. Okay, lepas tu kita pindah ke Semenyih. Dulu Semenyih tak macam sekarang maksud. Sekarang dahsyat lah dia punya kemajuan, ya Allah. Dia dah jadi bandar tu. Dia dah bandar ke ataupun daerah? Belum, masih daerah lagi. Belum dinobatkan lagi kan. Maksud pergi tu hari cakap terkejut, cakap benda yang ada kat KL dekat Semenyih ni. Betul. Naik dia dah dia dah ada satu kawasan bandar yang terancang lah dekat bahagian Eco Majestic tu. Wow. So memang dah akan naik. Tapi dulu Basu, jalan dia, ya Allah Basu, dah lah sunyi, kecil. Saya kalau orang tua saya cakap, jom minggu ni kita tidur Semenyih, macam-macam alasan Basu. Demam lah ada kelas tambahan untuk lah, mengelak. nak mengelak pergi sana 2 hari duduk. Allah. Dia ke dalam dulu Semenyih kan. Tapi alhamdulillah hari ni saya menetap dan cik makan kat situ Basu. Alhamdulillah. Nampak? Dulu tak suka tu, tiba-tiba hari ni jadi fall in love lah. Kawasan tu naik memang. Betul lah. Kau jadi orang pertama. Yes. Jadi kau tahulah perkembangan dia kan. Lepas tu yelah, kalau ada aset kat sana ke dah untung tu. Betul. Okay, betul lah. Kau dah ada aset awal-awal lah. Orang tua pun dah ada aset bawa. Ni dekat Shah Alam dia duduk dengan siapa? Shah Alam dia duduk dengan rumah baru dia. Mak tiri saya. Mak tiri baru. Ada jugalah orang jaga. Ada, betul. Kalau tidak kau masalah juga. Betul. Demam, sakit dia kan. Kita ni saya rasa ni semua orang hadap benda sama. Kita kalau mak tinggal seorang, kita boleh jaga. Boleh bawa balik rumah. Nak sebab saya adik-beradik 4 orang lelaki pasal. Saya yang semua sulung. lelaki. Semua lelaki. Saya yang sulung. Okey. So ada 3 lelaki bawah. Jadi bila ayah lelaki, dia punya negatif tu, dia kadang magnet dia tak kuat sangat. Betul lah. Kita nak jaga orang tua, bukan kata kita tak boleh jaga orang tua. Boleh, tak ada masalah. Dia bukan masalah tu, tapi dia ada satu perasaan awkward dia panggil. Yelah. Janggal kadang-kadang, janggal lelaki dengan lelaki kan. Betul lah. So itu je sebenarnya. Yeah. Dia bila negatif lah. So jadi bila kata orang tua saya, bapak saya jumpa jodoh. Alhamdulillah. Kita adik-beradik takkan nak alang dah jodoh dia. Betul lah. Besok ni bukan kita yang nak bahagia, dia betul. Jadi kita jalan ayah. So dia buat live dia baru. Dia bawa adik saya yang nombor 3. Dan kita yang lain ni dah habis sekolah. Jadi kita build up satu, kita bekerja sendiri. Adik-adik. Ini yalah, kita nampak tak perjalanan adik-beradik dah cantik dah. Jadi kita fikir ayah kita dah ada orang jaga. Betul. So kita fokus dekat tu. Kalau mak lain. Betul. Kalau mak kita, kalau boleh kita nak jaga kan. Betul lain. Dia tak payah nak buat apa, tak apa, kita nak buat. Kita je buat. Betul. Tapi kalau ayah ni kita tahu kita lelaki. Kita lelaki. Kita faham. Okey, baik, alhamdulillah.
Nampak? Pembukaan mukadimah je pun dah best. Okay, saya layan dulu lah komen. Nanti orang kata sombong pula kan. Okay, MJ Hafiz, Assalamualaikum DJ Pak Su, dan juga tetamu, terima kasih. Azmin Aidil, salam DJ Pak Su dan Brada Trados. Okay, daripada Azamin Adli. Bandar Tasik Kesuma beranang ke Semenyih? Semenyih. Beranang. Beranang. Bandar Tasik Kesuma, dia punya postcode Beranang. Postcode Beranang. Postcode dia Beranang. Di sebelah tu Pelangi Semenyih 2, dia punya postcode Semenyih. Ada sikit je. Oh, ni orang sana ni, patut dia tahu ni. Okay, jam jam tak boleh buat apa, mana-mana pun jam sekarang. Okay, baik, kalau ada soalan-soalan berkenaan dengan pengalaman, so saya suka sangat kalau anda bertanyakan soalan, sebab yang anda kongsi ni dengan live yang orang akan tengok, bukan hari ni je tengok, dia boleh ulang tengok dekat YouTube, dekat wallctc.fm. Okay, kita mulakan. Pengenalan pertama mengenali dagangan mata wang asing ni. Okay, kalau ikut umur saya sekarang umur saya hari ni 28 tahun. Saya 28 tahun. Lahir pada tahun 92. Baik. Okay. Kalau ikut forex ni, saya start pandangan pertama tengok chart tu tengok graf lah. Masa tu kita tengok macam jaga hayat tau masa tu umur saya lebih kurang tingkatan 4. Wih, awal sangat tu. Tapi tentu tak tahu forex. Tak tahu apa lah. Tak tahu forex. Tengok siapa? Saya kalau boleh kawan saya orang. Kau berkawan dengan orang dewasa ke? Tak, kawan saya punya bapak. Oh, okey. Dia masa tu hidup dia mewah. Di Bandar Tasik Kesuma ni dia ada rumah-rumah lot-lot banglo, ada kawasan-kawasan tanah. Jadi kawan saya ni dia duduk rumah tu, besar rumah dia. Masa midi. Bapak dia pakai BM. Kita ni kadang-kadang nak pergi curriculum, nak lepak dengan dia, tengok bapak dia ada je kat rumah. Bapak kita tak ada kat rumah. Kerja kan? Terkejut. Bapak kau buat apa hari-hari ada rumah? Bapak aku main saham. Dia kata, saham. Saya pun tengok. Ni saham lah cik. Ni saham lah. Jadi setiap hari kadang saya pergi rumah dia, lepak rumah dia, makan dengan mak dia, kadang sebentar nak pergi curriculum, dengar kadang bunyi kling. Duit masuk ke tu? Dia cakap, tu duit bapak aku masuk lah. Kita pun jadi, sonok jadi bapak kau ni kerja duduk rumah, boleh pakai BM, steady kan. Kita ni duduk semidi kan. Itu mulanya lah. Itu first impression saya tengok chat tu. Lepas tu lost lah. Zaman remaja kan, habis sekolah, pergi belajar apa semua. Sampailah satu hari saya ni bergaul, saya suka bergaul dengan orang. Saya ni mulut ringan sikit nak betul. Bila pasal tengok pun, bila berhadapan pun cakap memang senang. Marketing memang cantik kau ni. Memang tak. Makanan kau. Ni bakat yang saya dapat. Alhamdulillah. Bakat. Jadi kita guna. Betul. Jadi kita nak simpan kan. Jadi saya pergi belajar, saya belajar di UiTM Shah Alam. Baik. Tapi saya belajar tak habis. Ini perjalanan cerita dia ni lah. Tak habis ya. Belajar tak habis. Sampai saya berapa? Saya dua tempat belajar. Ini pengumuman ni eksklusif ni Nampak. Eksklusif ni tak benar share kan. Tapi ni khas sebab saya tengok ramai view ni banyak mungkin ada supporter saya kan. Jadi diorang mungkin nak berkenalan dengan saya kan. So saya cerita, saya belajar ke dua universiti. Bukan universiti lah, dua tempat belajar. Pertama selepas habis SPM, saya terus ke Politeknik di Pahang, Kuantan. Di Kuantan Pahang, Polisas. Diploma elektrik elektronik komunikasi. Satu sem out. Satu sem je out. Dia out bukannya saya yang out. Habis tu saya tak suka. Itulah kau tak boleh pergi lah tu. Saya ni Pak Su, saya ada satu sifat di mana degil tu. Aku nak buat. Aku percaya ni, aku nak buat. Macam tu aku nak buat. Maksud dia faham tak? Itu saya lah, itu saya. Jadi bila saya pergi Polisas tu disebabkan masa tu couple lah, awet-awet ya. Disebut. Tapi kita nak nak senyum sikit kan. Zaman tu awet lah tu dong, kerek buat. Dia bagi tahu kita dapat Polisas. Dapat Politeknik. Kita pun pergi je lah. SPM ambil seni. Beli diploma, ambil elektrik. Kan jauh. Boleh bayangkan. Jadi memang satu sem lah cerita dia. Jadi pun drop. Tiba-tiba dapat kesedaran Mak Su. Dapat kesedaran. Dapat kesedaran. Aku nak kena belajar. Aku tak boleh sia-siakan ni kan. Pergilah apply UPU. Nak apply belajar, kena pergi beli sijil UPU dulu. Dekat BSN. Jadi saya pun hari Minggu tu, bukan Minggu, hari Jumaat. Habis solat Jumaat dekat dalam poli tu. Masa saya tu kita duduk dalam poli.
Naik bas, dalam body tu ada bas. Naik bas keluar pergi Pekan, saya beli UPU tu punya number. Dah tahu dah ni memang dah nak ending sebab memang teruk. Saya belajar memang teruk. Sem 1 tu dah teruk lah. Memang tak minat langsung. Tak boleh belah Tak boleh belah, saya tak suka. Kau bukan teknikal. Bukan. Bukannya electrical bukan yang duduk lambat tu. bukan. Jadi saya keluar, okey. Jadi bila saya keluar, saya pun apply UPU tu, dapat UiTM Shah Alam. Alhamdulillah. Dapat UiTM Shah Alam, dapat course Art and Design. Art and Design. Ya, kenalah seni dengan seni. Betul lah, betul. Seronok lepas tu, seronok. Jadi satu pula masalah lepas tu. Kejutan budaya. Kita daripada Semenyih, okey, pergi ke Kuantan. Okey. Pertama sekali kita keluar negeri tu, kita Kelantan. pergi Kuantan. Okey, Kuantan. Okey. Kuantan tempat baru nak bangun tu. Okey. Tiba-tiba pop up pergi Shah Alam bandar. So dia punya berkepak je tu. Kalau nampak tu terbang tu. Ya Allah. Dia punya berkepak tu, dia punya culture shock tu seronok Tengok awet sana sini. Yang menarik lepas tu ini pun eksklusif tapi dia dah kahwin lah. Mira Fiza. Dia best dengan saya tu. Dia best saya masa tu dia buat asasi dekat UiTM Shah Alam. Okay. Saya diploma. Dia memang UiTM tu. Dia buat asasi. Dia tak salah saya asasi undang-undang ataupun English. Asasi bahasa Inggeris kalau tak salah saya. Kenapa saya boleh cakap Mira apa nama dia? Mira Fiza. Mira Fiza ni sebab masa tu dia duduk kawan dengan budak bilik saya, budak bola. UiTM Shah Alam ni dah ada 2 je diploma sezaman saya. Art and Design dengan budak sukan. Saya ni duduk bilik dengan budak sukan. Budak sukan, okey. Kebetulan jadi dapatlah berjumpa Mira Fiza. Tapi masa tu kau tak terfikir pun dia akan jadi pelakon popular. Itu masalahnya. Dulu saya tak macam ni Pak Su. Yelah, kalau ini hari Pak Su tengok saya dah handsome. Kalau dulu macam mana? Lagi handsome tu. Tapi tak nak kata tak ada jodoh kan. Yelah. Okey, Baba Sam sampai dekat UiTM sebelum kita pergi ke Forex. UiTM Shah Alam pula. UiTM Shah Alam saya pun 1 sem juga. 1 sem je. Alasan pula kali ni? Okey. Alasan dia kali ni bila saya dah culture shock, saya ni orang yang suka mencari peluang Pak Su. Okey. Bila kata saya ni orang bahasa mudah nak faham, saya ni gila duit lah. Duit. Masa zaman tu masa tengah belajar tu. Ya, saya memang lah gila duit lah. Orang cakap nak buat duit. Dan tu saya buat apa tau? Saya ikut orang hantar kereta sewa. Satu kereta saya dapat deliver kan RM10 commission. Hantar je. Dia bukan nilai RM10 tu tau Pak Su. Nilai dia apa? Bila saya dapat pegang Viva tu, duduk dalam UiTM tu Pak Su. Dapat meragi Pak Su, bawa Viva. Jadi itu dua dalam satu ke ni. Iya Pak Su. Itu yang buatkan saya. Duit pun dia nak. Yes. Itu yang buatkan saya lalai dalam pelajaran. Okey. Saya terciduk dan itulah startnya bila dalam dunia sewa gitu kereta. Saya duduk dengan bos saya masa kereta tu, dia buka kedai makan, dia mabanyak buka bisnes. Dekat situ saya mula bergaul dengan ramai orang. Okey, sehinggalah nak jadi cerita saya jumpalah macam-macam benda yang baru dalam industri. Maksudnya perjalanan road ke saya nak masuk dalam mengenali forex ni, industri forex ni bermula daripada pergaulan tu lah. Bisnes ke bisnes. Sebab masa tingkatan 4 pun kau dah pernah tengok chart kan? Dah pernah tengok, cuma first impression lah. Cuma kita tak ambil tahu. Tak tahu dekat mana nak refer. Tak pandai kan. Yelah, betul lah. Masa tu Facebook tak ada, MySpace pun tak pandai nak main. Jadi kita tak pandai nak internet ni sangat. Jadi lantak kita buat live kita. Okey, macam mana boleh terjebak lah dengan dunia forex? Okey. Bila tadi saya sambung dengan cerita yang bila saya duduk dengan bos saya yang buat kereta sewa tadi tu. Okey, dia banyaklah network dia. Bila dia buat sewa, dia ni belakang dia ada orang besar lah yang boleh supply kereta baru-baru. Jadi kebetulan hari tu saya pun ada. Jadi dekat situ saya dapat peluang. Saya dapat peluang apa? Saya dapat peluang jaga kereta sewa. Jadi saya dapat gaji. Jadi saya dapat belajar banyak benda dekat situ lah. Sampailah satu hari tu saya terdengar pasal masa tu tahun berapa lebih kurang 2013 2013 2012 something lah. Zaman Tok Belagak. Pak Su dah dengar? Tok Belagak. Tok Belagak Emas masa tu. Emas. Okey. Emas, investment emas. Ya. Khazanah bangsa dan sebagainya. Masa tu saya lebih kurang umur saya dalam 22 tahun lah. Lebih kurang. Okey. 21 tahun, 22 tahun lah masa tu. Okey. Jadi saya dah duduk dengan circle macam tu zaman tu. Jadi kita dengar emas, siapa tak tahu emas? Semua tahu emas, betul? Jadi bila dengar pelaburan emas ni, kita dengar game dia menarik, cara dia, macam ni. Kita nak ambil tahu. Bila nak ambil tahu, saya pun duduk bergaul lah dengan dia orang. Jadi saya ni pula adalah simpanan tu ikut lah, sempat dah ikut sikit-sikit kan.
dapatlah cover sikit masa tu sebelum dia orang ending lah. Yalah, sebelum dia orang berakhir. Dia orang berakhir. Lepas daripada tu saya buat network lah. Saya ada banyak kawan dapat kenalan kat situ. Time tu pula geng-geng ni dah tak ada tempat lah. Geng-geng bayangkan geng-geng yang jenis kaki player, orang cakap kaki invest ni orang ni, geng-geng ni. Jadi diorang ni pun dah tak ada benda nak ni. Semua seorang bawa masuk forex. Weh, kita trade forex macam tu kononnya kan. Forex tu jadi wabak. Ada pencetus. Ada pencetus dalam grup tu masa tu. Ada pencetus. Aku trade ni je, dalam ni pun ada emas, ada gold. Oh, mula dah dapat spot. Saya pun tentu, ya ke? Tapi tentu malah nak ambil tahu lagi tu. Oh, kau tak nak ambil tahu lagi? Tak nak, sebab apa? Serabut. Betul lah. Serabut lah. Saya tentu umur lebih kurang dalam 21 tahun. Oh, tu tengah gila nak. Zaman budak umur 21 tahun sekarang, 19 tahun sekarang dengan 19 tahun 21 tahun saya dulu berbeza maksud. Sangat jauh. Instagram semua tak ada. Tak ada. Apa orang cakap platform yang kita nak dapat akses yang mudah, nak tengok YouTube pun tak ada. Tak ada. Jadi bila tengok benda serabut maksud, siapa nak tengok? Betul lah. Sebab dulu memang pergerakan kita semua fizikal. Betul. Sekarang je betul. Jari kan. Betul. Bila kau cakap macam tu, benda tu terbayang dekat aku lah. Betul. Kan. Benda tak ada apa-apa. Ya Allah, nak bergerak satu-satu, nak tahu hal ni, hal tu. Ya Allah, kena jemih kerja ke banyak. Pening. Okey, kau abaikan masa tu. Lepas tu macam mana pula boleh? Dia tak abaikan lah Pak Su. Dia cuma malas nak belajar. Okey. Dia malas nak belajar. Sebab apa Pak Su? Ini kita panggil sifat lah. Hari ni baru kita nampak lah. Hari ni saya baru berani cakap sifat lah. Masa tu kita tak tahulah sifat ke apa. Kita tak tahu sebab lah, kita nak ikut kepala kita je. Apa yang saya nak Pak Su? Saya nak invest je. Saya tak nak belajar. Tak nak ni cat ni aku tak nak ni. Aku nak apa? Aku nak untung je. Mindset saya. Nampak tak? Sebab apa? Dalam emas itu konsep yang dia ajar. Yelah. Saya budak lagi Pak Su. Modal. Yelah umur 21 kan. 21. Tapi bayangkan saya budak. Jadi apa yang saya nak faham? Apa yang saya tahu adalah nak buat duit. Bila kata nak buat duit, bila dalam emas, saya dapat environment di mana kau bayar, kau tahu sekian, kau dapat untung. Kau dapat untung banyak-banyak tu. So bila forex ni kita nampak, bila kita dengar bergaul dengan orang, adalah macam-macam cerita kan. Orang cerita inilah cara ni, cara itu, buat ini, buat itu, copy trade apa semua bagai kan. Kita tak nak lah belajar. Sedangkan yang geng-geng tu hari ni dah hebat-hebat dah sifu-sifu masing-masing. Dah silent trader dah geng-geng tu. Sebab masa tu saya budak, dia orang dah lebih kurang 30 tahun, 20 tahun ke atas kan. Lebih tua daripada saya. 5 tahun, 4 tahun tua. Ini different ada orang betul. Seronok lah jadi silent trader ni kan. Bila dah, yelah dia berkorban masa lama tu. Betul. Okey, dan bila start serius pula ni yang kau sedar cakap, aku kena belajar ni. Lama Pak Su. Saya ni nak kata serius tu lama, sangat lama betul. Perjalanan saya. Sebab saya ni orang yang nak mudah. Saya ni tipikal manusia malas nak fikir benda-benda yang remeh-temeh Yes, tahu-tahu nak untung je. Saya tahu nak untung. Sebab itulah, memang itu sifat utama saya. Itulah hari ni, kalau kata hari ni siapa yang, kalau ada dalam live ni yang supporter saya, hari ni dia perasan saya, dia orang tahu kisah saya hari ni sebenarnya. Sebab apa hari ni Trados method keluar. Kenapa Mr. Trados ada? Disebabkan dulu sifat saya lah. So, saya kesal hari ni, saya kesal dan saya tak nak orang-orang yang ada hari ni follow saya hadap benda yang saya hadap. So saya ni nak mudah Pak Su. Kalau katalah nak cerita perjalanan scam, selepas orang cakap saya ni masa tu banyak-banyak macam-macam bisnes saya buat. Buat printing ada, buat sub inilah, diesel pun buat Pak Su. Macam-macam. Pasir pun buat sub sebab nak buat duit. Forex dah kenal tapi tak fokus buat duit lagi. Okey, cuma kita nak invest orang. Bila kita nak harapkan orang Pak Su, kita ni kena balik Pak Su. Memang kena lah. Kena Pak Su. Dalam forex berapa ramai orang ambil kesempatan kat saya Pak Su. Isu scam ni lah. Isu scam sebab apa? Saya ni saya jenis nak mudah. Terus saya orang cakap saya nak mudah. Semua orang nak mudah Pak Su. Bagi macam gini nak kan nak macam gini. Bagi macam ni saya fikir saya nak untung macam gini. Pada forex macam tu lah sekarang ni orang kat luar ni. Kita tak nak cuba ubah mindset tu. Mindset tu nak jelas lah. Mindset tu nak jelas. Sebab apa kau trade? Kenapa kau trade? Kenapa ambil ilmu? Kenapa ada platform macam ni? Kenapa setiap hari Isnin kita ada live dengan sifu ni dalam betul, kita nak mesti ada sebab. Bukannya kita sengaja, betul tak? Betul. Tapi saya dulu ego lah. Ego. Kuat lah ego kau. Ego malam muda so. Saya nak apa? Saya nak enjoy Pak Su. Yalah. Nak enjoy, nak ada duit, nak ada perempuan, nak ni, nak itu. Itu je lah saya masa tu. Okey. Jadi saya ni tak sedar pasal forex, cuma nak invest, kena tipu. Sampailah tak lama lah kes-kes ketipu tu. Tapi kalau ikut kena tipu tu Pak Su, masa zaman saya budak tu, kalau takat 2,000, 3,000 tu banyak lah sebenarnya. 2,000, 3,000 ringgit. Zaman bila? Banyak tu, besar tu. 21 tahun, duit gaji, duit lebih bisnes tu. Deposit lah. Invest ni 500 lah. Invest ni 1,000 lah. Lebur tu. Kawan-kawan juga sebenarnya.
Tapi dia dah habis cerita tu kan. Jadi sampai satu hari nak jadi cerita, saya jumpa abang ipar saya. Abang dia sepupu saya punya suami. Okay. Sepupu saya ni perempuan, dia punya suami silent trader lepas tu. Dia lah. Macam mana kau boleh jumpa dia tu? Tak, dia rezeki betul tak. Dia saya punya dia keluarga dekat kan? Sepupu. Bini dia sepupu dengan saya. Okey. Bini dia sepupu dekat. Sepupu dekat dengan saya. Oh, tu yang senang kau dapat tahu tu. Jadi daripada dia lah saya belajar. Dia memang tak buat kerja lain Dia kontraktor. Jadi sambil-sambil tu lah. Dia kontraktor, lepas tu dia ada bisnes dan dia memang trader lah. Dia mantik. So dia ajar saya, dia cakap kau buat demo dulu. Kau trade demo ni aku ajar kau simple-simple. Tapi saya tak boleh masuk juga. Tak boleh Tak boleh masuk. Otak nak buat duit, nak buat duit je masuk. Otak nak buat duit. Oh, bahaya tu. Otak saya nak buat duit. Jadi macam mana belajar apa masuk tak masuk. Tak masuk. Dan saya yakin hari ni viewer yang ada ni, okay, viewer yang ada, saya yakin 30% daripada viewer ni ada sama macam saya sekarang. Memang ada. Lepas itu tu, sebabnya pun. Apa yang berlaku bila dia orang kena tipu, kena game, nama apa yang buruk? Forex lah. Industri forex. Yang terbabit kita ni. Yang di dalam circle. Tapi bukan saya nak cerita pasal ni lah kan. Betul. Cuma point dia, mindset tu kena jelas lah. Kenapa kau nak trade forex? Kenapa nak belajar forex? Sebab saya dulu hadap benda ni Pak Su. Kenapa nak belajar forex ni? Kan? Ya, buat apa? Dah belajar dah ni Pak Su. Dah belajar dah ni. Dah lebih kurang dalam 5-6 bulan belajar. Masih tak boleh lagi. Tak nak buat lagi Pak Su. Tak sejak aku tak nak, aku nak benda mudah. Jadi saya buat apa? Saya salahkan orang Pak Su. Saya salahkan. Itu je lah kerja kau. Yes. Saya salahkan siapa? Broker. Ini semua ni macam judi ni. Statement saya Pak Su. Dulu statement saya. Lepas tu saya buat apa? Ini dah setting lah game lah. Dia orang dah setting nak ambil untung. Sebab apa? Kita trade selalu loss. Selalu kalah. Tak pernah menang. Itu anggapan jadi kata broker dah. Yes, Pak Su, nampak tak dulu? Itu mindset saya tu Pak Su dulu. Dah kenal dah ni. Orang cakap apa, peluang untuk mengenali industri forex ni dah diberi peluang dah. Betul. Tapi diri sendiri pula yang masalah. Diri saya sendiri yang masalah. Maksudnya nak mudah. Nak mudah je kerja saya. Okey, benda tu berlalutan sampailah 2015 saya kahwin. Saya dah berkahwin. Alhamdulillah. 2015 2015 saya kahwin. Dapat jodoh. 2015 saya kahwin, bulan 5, 1 bulan 5, hari buruh. Kahwin. Saya nekat Pak Su. Saya cakap saya ni seorang yang merancang, saya cakap umur saya 23 saya nak kahwin. Saya kahwin. Allah pertemukan saya jodoh. Wow. Saya kahwin setahun, betul? Saya kahwin setahun, rumah saya pregnant. Seminggu, 2 minggu sebelum rumah saya bersalin, mak saya pergi. Sempat dah tengok cucu? Tak sempat. 2 minggu sebelum. 2 minggu sebelum dia ganti. Anak saya pula perempuan. Bila saya adik-beradik lelaki, arwah anak lelaki, anak perempuan tak dapat, tapi cucu dapat, tak dapat tengok. Buat perjalanan dia tu kan. Okey, bila saya kahwin tu Pak Su. Okey. Saya start dengan vape dulu. Saya buat vape. Jual vape. Okey. Saya jual vape dekat Sungai Wang. Saya tua rumah saya dalam keadaan bunting tu mengandung anak saya sulung. Setahun memang saya all out dekat kedai vape. Lepas tu kau tak fikir langsung pasal forex apa semua? Masa tu belum lagi. Sini masih survive. Tengah nak hidup balik ni. Baru hidup sebab baru lepas kahwin Pak Su. Duit yang ada tu Pak Su, buka kedai vape. Dekat Sungai Wang, share dengan Cina. Buka kedai vape Pak Su. Okey. Jadi dapat sebulan tu dapat cover dengan rumah masa tu kan, apa semua. Daripada Kajang pergi ke Sungai Wang, setiap hari Pak Su. Setiap hari pergi. Rumah dengan buncit tu kan. Kedai kecil je kat Sungai Wang tu. Kedai vape. Inilah biasanya nak ambil lot kecil je pun dekat Sungai Wang kan. Banyak sewa. Okey. Setahun kat situ, lepas tu saya tutup vape, ambil share sikit, ada duit lebihan tu Pak Su, saya buka downtown. Bila buka downtown ni Pak Su, downtown mana yang first downtown buka? Mines. Mines. Dekat Mines kat Serdang. Okey. Saya buka kat situ, saya meniaga telekong dengan t-shirt. Meniaga tak laku Pak Su. Saya buat apa? Saya belajar online. Masa tu start lah Facebook Ads. Facebook Ads, dah start advertising, sponsor. Masa tu dah mula masuk dah. Ada dah. Saya dah start belajar. Saya antara yang terawal pergi berguru belajar Facebook Ads je. Sebab saya nak berniaga. Betul. Terjumpa forex masa tu cikgu. Terjumpa balik. Nampak tak? Jauh dah lagi ni, dah tak nak lah. Aku tak nak lah invest forex apa semua ni. Dah lah jumpa juga Jumpa balik cikgu. Jodoh lah. Jumpa balik. Okey, jumpa balik. Saya duduk dalam masa tu dengan broker PFX 2017. PFX. Pernah dengar? Pernah. PFX. PFX. Yes. Yeah. Dengan kalau ada saya punya leader Sifu saya Abang Psycho kita. Abang Psycho. Lepas tu saya punya team masa tu Amir.
Amir Effect kan, nama Amir Forex kan. Amir Forex. Itu semua satu tim saya masa tu lah. Saya ikut dia orang, ada lagi 2-3 orang kan sahabat Oh, ikut tim tu? Saya ikut dia orang. Saya ikut dia orang. Dia orang masa tu base dekat Rawang. Abang Saiko memang dekat Ganu lah. Tapi Amir sebab saya ada kawan dekat situ yang jauh tu, duduk Rawang. Kajang ke? Pergi bang. Ya. Pergi. Saya pergi sebab masa tu kita rasa macam ada peluang lah Pak Su. Tim ni tim muda-muda. Baru kau baru kau timbul. Sebab masa tu dah ada isteri, dah ada anak. Apa nak jadi aku kena buat. Dulu bujang, tak aku nak untung aja. Aku nak buat benda yang aku nak buat. Tapi hari ni bila dah ada isteri dengan anak, komitmen dia lain Pak Su. Walaupun umur saya masa tu baru 24 tahun. Nampak tak? Yalah. Pengalaman tu kan. Okey. Jadi Enjut Pak Su, enjut daripada Kajang, enjut pergi Rawang, nak belajar Pak Su. Belajar yang besar. Okey, jadi barulah kat situ kau betul-betul belajar tentang forex. Belajar forex. Barulah nak kenal betul-betul bullish, bearish. Barulah nak kenal. Sepatutnya kau dah tahu lama. Betul Pak Su. Nampak tak? Saya buang masa saya kalau ikut betul lah daripada tingkatan 4 tu. Banyak tu kau buang masa. Betul dah dekat 10 tahun ke hampir betul tak? Buang masa sangat. Kau buat kerja tu untuk sepah. Nampak tak? Ego kau tu. Ego Pak Su. Jadi sebab saya nak mudah. Betul lah. So the base of story daripada cerita setakat ini, janganlah ego. Ego tu sebenarnya tak membantu. Sedangkan kalau saya ikut betul lah tak ego Pak Su umur saya lebih kurang 21 tahun time tu, 22 tu saya dah steady lah. $10, $30 hari tu. Sebab kau muda, fikiran fresh. Betul, Pak Su. Apa yang kau boleh kau belajar, kau sedut cepat, hadam. Tapi kau ego, kau cakap aku malas nak fikir. Padahal kalau fikir tu sekarang ni aku tak tahulah. Gicap Pak Su. Gicap. Okey, kita layan komen sekejap. Boleh. Okey, Hakim Effect. Wadap Pak Su. Wadap. Okey, Acid Rush, saya tengah tunggu pertanyaan-pertanyaan sebenarnya. Terbaik bosku Syafiq Jacob. Ni Jacob ni nama je, nama dalam Facebook. Facebook. Haikal. Haikal ni siapa ni? Haikal Terado, terbaik lah dia. Siapakah idola anda? Okey, macam ni. Okey lah ni, saya suka lah. Okey, idola dalam dunia forex ni. Sama ada yang mula-mula dulu dan sekarang. Saya punya idola yang betul-betul lah Cikgu Mansur. Wow, ramainya anak murid Cikgu Mansur. Saya cakap tu serang maksudnya kita boleh jadi ni skip sikit lah dalam kesemua yang saya pernah kenal ilmu dia yang saya ikut hari ni. Cikgu Mansur punya ilmu jelas lah. Dalam banyak-banyak saya tak pernah pergi jumpa Cikgu Mansur ni tau. Tapi bila saya tahu dia, saya satu hari saya mesti akan jumpa dia juga Saya banyak belajar based on dia punya video. Saya beli video dia. Dia punya video saya beli. Saya belajar mentalaah. Tak habis kata pagi ni. Video-video tak habis kata pagi, tapi setakat ni ilmu dia saya guna. Alhamdulillah. Memang saya pakai dia punya je. Cikgu Mansur. Okey, tahu Munsajang Mansur Mansur lah. Ramai akan ramai yang mengenali, yang baru-baru mungkin agak tercari-cari lah. Hafiz Aziman Power Labos, kenal ini zaman anak-anak dulu, kanak-kanak ya. Gary Low, selamat malam dan salam sejahtera. Boleh kongsikan berapa lama tempoh Jacob panggil Jacob boleh boleh mencapai konsisten dalam forex. Ini kita cerita pasal konsisten. Macam dah skip tapi rasanya boleh kan? Boleh. Sepatutnya kita konsisten ni maknanya kita nak ambil di hujung, tapi dah ada persoalan. So daripada kesedaran tu, bila betul-betul Rados rasa macam ini rupanya aku cari, aku dah dapat dah konsisten. MC tu biasa. Betul. Tapi kita boleh tampung balik, kita boleh tutup kita punya MC tu untuk kita rasa juga keuntungan tu. Bila tadi kita sambung dengan PFX. Okey. PFX tadi saya duduk tentu dah start lah nak dapat IB. Masa tu buat IB kan. Dah belajar kat situ. Masa tu dah belajar buat IB dah. Masa tu dah belajar buat IB. Cuma masa tu kita bela-bela alam lah. Biasalah mula-mula. Fresh sangat kan. Okey. Jadi time tu bila saya dapat IB, saya tak dapat kuasa pergi nak buat sale. Saya diberi jawatan untuk buat marketing masa tu. Sebab saya boleh buat online Facebook. Okey. Betul. Itu kemahiran saya masa tu. Kepakaran dah ada dah. Kita tak pandai trade. Jadi kita swipe lah, nak swipe. Saya buatkan dia orang punya online ni advertising. Masa tu dia orang ajar saya trading. Jadi saya dapat IB masa tu. Tapi cuma masa tu saya tak dapat nak pukul habis lah. Saya cuma bantu dia orang. And then saya macam mana jadi cerita, kita terus contact kejap. Tim tu ada selisih faham apa semua dalam tu. Kita berpecah masing-masing lah.
Lama juga lost contact dengan Abang Saiko, dengan Amir kan, dengan dia orang punya Maknanya gang. tim tu dah Gerak balik sebab dia orang belah Pantai Timur. Betul lah. Saya dekat belah selatan sini kan. Okey, jadi bila berpecah, saya cari network baru. Adakah masa tu Trados cari fresh ataupun cari kawan-kawan lama juga? Saya cuba cari kenalan dekat forum-forum. Okey. Masuk forum, masa tu saya masuk majalah.com. Okey. Majalah.com mana ada banyak forex, berniaga-berniaga apa semua. Saya mencari peluang Pak Su. Saya ni otak bisnes. Pak Su. Walaupun trader, trade lah. Bila saya letakkan trade bukan sebagai untuk saya cari side income. Saya letakkan trading ataupun bila saya trade forex, dia adalah perniagaan saya Pak Su. Saya berniaga, saya sedang berniaga, urus niaga. Bisnes Kau saya. anggap macam tu? Hari ni Patut kau berjaya. Hari ni trading adalah saya punya kerjaya Pak Su. Kerjaya. Dia bukan lagi tempat di mana saya buat untuk saya dapatkan extra income lagi dah. Tak. Trade forex adalah saya punya kerjaya hari ni Pak Su. Saya buat sampai macam itu. Nampak? Bila cerita saya tadi ni belajar tak belajar, loss lah, hyper lah ini Pak Su. Hari ni trading okey. Trade forex adalah kerjaya utama saya dan sumber pendapatan saya, anak, isteri saya, keluarga saya berserta tim besar saya Pak Su. Hari ni Pak Su. Dan so saya sama sikit bila PFX tu, bila saya keluar, bila Pak Su cakap tadi saya buat apa? Saya buat networking Pak Su. Yelah, bila dah berpecah mesti nak cari. Saya nak kenal sebab kita dah start involve. Saya dah mula nampak saya ni orang yang bila kata kita nak bina bisnes, macam-macam lah idea bisnes datang. Saya pergi buka majalah, cari peluang kat majalah.com, cari kontak, belajar sana sini, gerbang. Adik saya nombor 3 belajar forex. Masa tu dia sekolah. Masa tu dia sekolah, dia sekolah lebih kurang dalam tingkatan 5, saya tingkatan 4 lebih kurang umur dia. Okey, dia jarak dengan saya lebih kurang dalam berapa tahun dia jarak saya. Dia Bitcoin dulu, dia start dengan Bitcoin. Dia start dengan Bitcoin. Lepas tu dia jumpa, kan masa tu iklan-iklan YouTube tu keluar yang betul. Yang instant tu, dia panggil binary. Binary tu kan, banyak iklan binary tu keluar kan. Adik saya terjebak lah. Jadi saya sound dia, kau tengok ni forex yang betul tau. Okay, kita corner lah. Padahal kita pun aha kat masa tu. Tapi bila abang kan, kita nak tunjuk kita ni abang kan. Yelah, biasalah. Jadi adik saya tak tahu ada apa dia punya kesedaran tak, dia pun trade forex. Jadi bila saya tengok adik saya trade forex balik kan, saya pun ada semangat lah. Betul lah. Ada semangat lah. Jadi bila ada semangat, mulalah kita berkongsi. Saya bagi modal kat dia konon-konon lah. Padahal dia pun baru 2-3 hari trade. Kita bagi modal $100, suruh tolong deposit. Masih nampak ego tu, nafsu macam cakap apa, nafsu lama tu ada juga. Datang lagi. Tak hilang. Betul. Bagi $100 kat adik. Konon nak suruh dia tolong untungkan lah. Untungkan lah. Sebab masa tu saya buat bisnes. Forex dah ada lah. Masa tu dah start trade sendiri. Lepas tu trade halus je. Cuma tak hardcore. Sebab masih belajar tengok ebook lagi. Ebook yang dulu, ebook basic banyak dapat free tu. Betul. Masih kadang duk free tengok lagi kan. Okay. Jadi adik saya ni saya bagi $100. Kononnya nak lah ambil profit daripada dia. Siap Pak Su. Esok habis. Habis itu pengajaran lah. Betul. Jadi dia pun belajar. Dia belajar, saya belajar. And then at the same time kita develop business lah. Saya ada business lah. Saya buat flavor, saya buat power bank, saya ada brand, banyak-banyak benda dah saya buat lah. Okay, at the same time memang adik saya ni dia belajar forex je. So setiap hari kadang saya tanya dia, apa cerita, apa benda kau belajar hari ni? So dia share dengan saya. Dia jumpa cikgu. Dia yang bawa cikgu Mansur tu apa semua, kenal dengan saya. Saya tak kenal dekat Mansur kenal cerita tapi tak pernah tahu lah, tak nak ambil tahu. Tapi adik saya nak ambil tahu. Dia kenal first, dia kenal Mursyid. Masa tu cikgu Mursyid kita tengah memang buat nak naik. Jadi jumpa cikgu ni, jumpa cikgu tu apa semua kan. Adik saya lah puncanya. Jadi dari situ kita start trade dan saya find out something, apa aku boleh buat duit dalam market forex. Apa yang aku boleh buat duit dalam market forex. Sebab kalau nak cerita pasal konsisten, tak konsisten maksud. Tak konsisten. Kadang-kadang orang cakap seminggu tu, 2 minggu, sebulan direct MC je. Deposit MC. Tak jumpa. Walaupun belajar dengan Mansur, cikgu Mansur Safari, belajar dengan cikgu Mansur Safari. Jelas, faham, tahu dekat mana kita nak ni, apa ni, kita apa. Tapi masih juga. Tapi masih kelam. Kenapa? Persoalan betul tak? Betul lah. Kenapa? Betul. So mungkin something ada yang saya tak ikhlaskan kat hati saya kot. Yang ilmu tu tak menjadi kalau buat. Padahal kita dah kadang dah buat, dah trade dah. Mungkin ada something. So kita find out. Saya find out apa benda yang aku tak ini. Nafsu punya jawapan dia. Tak boleh tahan.
Dia tak boleh kontrol. Maksudnya bukannya kata ilmu dah ada Pak Su. Betul. Kadang-kadang Pak Su bila kita duduk dekat gelanggang tu dah ada deposit ni. Demo okey ni Pak Su. Betul. Saya yakin ramai orang dia ada masalah yang sama macam saya. Betul lah. Dah belajar betul, dah cantik demo, dah praktik kan, pop-up. Dah susun SOP semua siap dah. Cantik. Kalau break sini kita tengok dia retrace balik sikit ke apa. Okey, kita dah boleh marking zone dia apa semualah. Okey. Deposit $10 akaun real. Menggeletar Pak Su. Hilang idea kadang-kadang dia tu. punya takut tu tiba-tiba boleh nampak, boleh full margin lah, time ni lah nak full margin lah, tergini lah rasa nak itu. Jadi kadang kita masih tak boleh kontrol Pak Su. Masih tak boleh kontrol. Sampailah Pak Su saya jumpa solution dia Pak Su. Nafsu Nak saya sambung solution dia sekarang ke ataupun tak apa, sekejap lagi. sekejap lagi dia Sebab sambung solution dia. tuan-tuan dan puan-puan, apa yang anda dengar ni satu soalan tapi dia pecah jadi banyak. Rugi anda tak ambil setiap pengalaman yang Trados berikan. Terima kasih atas persoalan daripada Gary Law. Okey, baik. Assalamualaikum host pada malam ni DJ Pasu dan juga Mr. Syafiq selaku tolong belakang yang menjayakan program dan semua rakan-rakan turut serta alhamdulillah inspiring. Okey, bagus. Muhammad Iqbal Osman. Pak Su pun trik juga ke? Kenapa kalau Pak Su trik? Okey, kita sambung terus. Kita tunggu soalan-soalan yang lagi menarik. Okey, kita sambung dekat konsisten tadi. Okey, macam okey. Trados, bila dah belajar dengan Sifu Master, masih lagi tak dapat. Okey. Macam mana separuh orang dia kalau tak dapat aja, dia dah belajar ni, dah tamat dah. Tapi dia tak dapat save target. Dia akan salahkan cikgu. Betul. Pendapat Syafiq kat situ sebelum kita pergi dah jauh, sebab ini benda penting untuk newbie. Betul. Okay. Macam saya lah, semua orang saya rasa dia ada masalah yang sama. Sebab apa? Kita ni manusia. Manusia ni saya ada study behavior manusia tau, color brain. Ini budak-budak saya memang tahu lah skrip saya color brain ni. Color brain ni. Okey, saya memang ini pun saya belajar. Buka sikit. Dia type of color lah. Okay. Minda manusia lah. Dia ada type of color merah, biru, hijau dengan purple. Okay. So manusia ni dia ada 4 color ni, dan tapi bila something happen, dia ada satu color, 2 color ni dia akan trigger dia punya karakter dia. Okay. So back to cerita konsisten dan apa dari soalan tu Pasal kan. Dia punya jawapan dia sebenarnya dekat diri kita sendiri sebenarnya. Okay. Diri kita. Kita kalau asyik salahkan orang, sampai bila pun kita akan kat situ. Kat situ lah. Situ je. Sebab kita tak pernah sedar, tak pernah langsung nak beri peluang kat dalam diri kita untuk sedarkan kesalahan tu. Wah, nampak? Kesalahan tu kita tak pernah rasa. Jadi asyik nak salahkan orang je. Always. Padahal dah belajar betul ni. Kita ni pergi bayar beribu-ribu ringgit nak belajar dengan cikgu ni. Tapi sebenarnya sekecil je kat dalam hati ni ego. Habis. Yang kita rasa cikgu ni akan ada dalam hati kita cakap cikgu ni buat duit kau. Bila masa dia tengah belajar tu ada benda yang dia rasa benda ni aku kat luar pun dapat. Itulah mindset sebenarnya Pak Su. Bila keluar perkataan tu dalam hati ataupun dalam minda, itulah sebenarnya negatif tu. Benda ni kat luar aku boleh belajar. Bila terdetik saja soalan tu ataupun perkataan ataupun ayat tu, verse tu kat dalam hati Pak Su, itulah negatif. Itu dah tak boleh tu. Itulah yang buat kita out terus. Bila benda tu start dia Pak Su, mulalah berkait macam-macam dalam hati kita ni cakap, benda ni aku tahu aku tak payah bayar lah. Benda ni nak ajar. Dia meremehkan pula. Dia cakap yes. pun alah, ni je. Dia bayar untuk belajar, sedangkan cikgu dia baru ajar 2-3 chapter, dia dah mula buat andaian dia. Dia dah mula buat dia punya orang cakap apa, kefahaman dia sendiri yang dia kata, ini aku kat luar boleh belajar. Cikgu tu baru je mula. Bila dia ada benda tu, Pak Su, 2 hari belajar, 3 hari belajar pun benda sama Pak Su. Sebab apa saya cakap? Sebab dulu itulah saya. Saya cakap bukan saya cakap based on behavior yang saya cakap tadi tu, tapi saya cakap based on saya sendiri Pak Su. Saya buat bayar $1,500. Memang dapat basic tu Pak Su. Siapa tak kena benda tu, semua kena. Dapat basic. Tapi dalam hati ni sound. Dalam hati ni kata benda ni aku bayar $1,500, rugi lah. Ini je aku dapat. Ini baik aku kat luar, aku dengan ni aku boleh dapat. 2 hari kelas tak dapat apa pun. Sedangkan sebenarnya kalau tengok balik buku dia bagi tu, ada je benda-benda penting kita boleh note. Kita kena faham satu benda dalam kelas yang kita pergi, tak semua isi tu kita ambil. Yelah, buku dengan yang live lain lah rasanya. Kadang-kadang ada 5 ke 10 isi yang kadang-kadang kita takkan dapat sebenarnya kat luar. Memang isi lain tu kita dah boleh dapat, tapi ada isi-isi penting kadang kita tak dapat. Tapi kalau kata 2-3 chapter ataupun baru belajar, kau dah letikkan dalam hati kau tentang negatifnya perasaan, sampai habis kelas tu tak lekat Pak Su.
Itulah saya dulu. Nasihat yang baik. Itu saya dulu Pak Su. Saya dulu. Soalan apa tadi? Pasal soalan konsistensi tadi Pak Su. Okey. Semua orang nak konsistensi Pak Su. Siapa tak nak? Siapa tak nak? Semua nak. Sebab apa? Nak ada financial freedom. Nak bebas Nak keuangan. bebas, Sebab apa? masa, time freedom. Betul. Kan. Sebab forex adalah salah satu platform ataupun medium di mana kita boleh buat duit sambil tidur. Betul lah. Manusia tak nak ke benda tu? Sambil tidur, sambil baring. Ya, semua orang nak. Betul tak? Jadi bila saya trigger benda-benda ni, sehinggalah saya jumpa satu solution untuk saya konsisten Pak Su. Apa dia? Saya jumpa EA Pak Su. Expert Advisor. EA, Robot Auto Trading. Yes Pak Su. Saya jumpa robot. Okey. 2018. Baru lagi tu. Baru Pak Su. 2018. Macam mana boleh terjumpa tu? Idea tu ada siapa yang suggest ke apa? Daripada kita searching kita mencari Pak Su. Saya mencari peluang perniagaan. Okey, bila masa saya dengan PFX dulu, saya dah pernah dengar pasal EA ni. Pasal robot auto trading dan sebagainya, dah pernah dengar dah. Okey, jadi bila kata saya nak mencari satu peluang baru, bila kata adik saya sini dah involve dalam forex, dia pun dah ada jumpa EA dan sebagainya, trigger something lah. Mulalah otak dia lancak kan. Kocok berfikir nak buat berniaga apa ni dengan menggunakan EA. Jadi macam-macam lah berlaku. So kita pun pakai EA tu satu. For dulu tak pandai langsung EA ni kan. Tu ambil EA satu, kita pakai tengok R&D ni, R&D tu sampailah hari ni Pak Su. Jadilah Terados Method Pak Su. Jadilah Terados Method tu berpunca daripada EA lah. Saya nak cari konsistensi. Jadi saya punya masalah ni apa cikgu? Pak Su, saya ni ada masalah. Memang kita tahu SND ni, SR ni memang kita dah tahu, dah mahir dah. Yalah. Dia tahu, cuma kadang-kadang kita tak dapat nak sharp entry. Kadang-kadang kita ada masalah terlepas entry point yang cantik. Betul. Walaupun benda tu sebenarnya benda yang masalah simple je. PO kecil. Boleh letak ke apa dan sebagainya. Kadang kita terlepas kan. Jadi saya gunakan EA ni, saya kaji EA ni dan sebagainya supaya apa? Saya monitor je. Yang trade apa? EA yang trade. Betul. Saya monitor. Jadi dekat situ kerja saya mudah Pak Su. Monitor dekat handphone lah. Buka kat handphone MD4 yang dah run EA. Kita monitor je Pak Su. Betul. Uptrend tengok EA, follow trend cantik betul kan? Biarkan sampai dia touch TP. Kalau kata dia layer balik, reverse balik market reverse, kemudian dia layer lawan trend. Dia ada BE je lah. Kita control kalau masih ada harapan. Yang penting kena ada ilmu lah. Nampak tak? Dia balik-balik ke ilmu. Yes. That's why hari ni saya sedar tu Pak Su. Bila benda ni berlaku masih cari solution. Rupanya jawapan dia apa tadi? Ilmu jawapan dia. Yes. Okay. Assalamualaikum Tuan Syafiq. Trader berjaya grow account dari modal kecil atau belajar sampai power dan depo account besar? Ni satu pertanyaan. Ni idea lah. Dia minta idea daripada Terados. Sama ada trader yang berjaya ni dengan account kecil pergi ke besar, ataupun belajar power and then baru depo besar. Okay. Ini saya dua bagi situasi. part on pandangan saya. Pengalaman saya. Baik. Okay, bila kata pengalaman tu yang nak. Hari ni ini kisah kita segmen Inilah Ceritaku. Ya betul. Saya cerita je based on saya sendiri. Sebab apa? Korang yang mana yang live, follow live, yang mana yang baik korang boleh ambil je. Tak kena bayar pun. Tak kena bayar. Walaupun kita berbeza usia. Mungkin ada viewer yang tanya soalan ni mungkin lebih usia daripada saya. Betul. Tapi jangan ingat pasal umur dan sebagainya. Walaupun umur saya muda, tapi mungkin ada pengalaman dan apa yang saya dah lalui mungkin boleh menjadi panduan. Betul. Walaupun umur saya muda daripada pengalaman ni dia tak tengok umur. Betul Pak Su. Betul. Okey. Jadi soalan apa tadi Pak Su? Pandangan grow modal account dari trader, modal kecil, trader berjaya atau belajar sampai power dan depo. Okey. Bagi saya lah depo kecil. Nak berjaya depo kecil, langgar sendiri. Langgar kesilapan tu sendiri. Sebab apa? Kita nak tahu kat mana mistake. Bila kita trade dekat account demo Pak Su, kita tak ada rasa komitmen. Betul lah. Komitmen tak ada Pak Su, free. Dia simple je, psikologi. Ni dipanggil psikologi Pak Su. Macam mana kita nak psycho? Bila kita bagi benda percuma, orang suka Pak Su. Tapi kalau kita sebulan bagi benda percuma, hujung bulan, semester kedua bulan, tengah bulan nak habis bulan, orang tak datang nak ambil free dah Pak Su. Walaupun benda tu free. Nampak tak? Betul. Bezanya benda free. Okey, bila kata kita berbayar Pak Su, kita sanggup apa? Sanggup beratur Pak Su. Aku dah bayar dah, aku nak kena beratur. Betul. Itu konsep dia Pak Su. Ini free tak apa-apa. Kesungguhan tu dah jadi lain dah. Yes. So depo kecil $10 walaupun ilmu ada sikit-sikit. Trade langgar. Baru rasa kat dalam. Baru tahu macam mana nak jaga disiplin, baru tahu macam mana nak jaga duit. Baru tahu macam-macam benda baru tahu.
Langgar $10 rugi. Sebab apa? Hidup ni tak lari pada risiko. So langgar, buat, tahu sendiri, okay, baru kita nampak jawapan dia nak grow macam mana. Sebab apa? Walaupun dia orang tanya soalan-soalan ni based on Sifu, based on orang-orang yang dah ada pengalaman, end up dia Pak Su, kita kena hadap sendiri Pak Su. Saya dengar banyak pengalaman daripada cikgu-cikgu saya, daripada orang-orang yang lebih berpengalaman daripada saya. Kenapa saya tak lalui fasa macam dia orang? Betul. Kenapa saya punya fasa berbeza Pak Su? Berbeza. Setiap trader ni berbeza cara dia. Bila orang tanya soalan konsisten, orang tanya soalan lain, apa yang saya berjawab adalah you kena hadap sendiri. Hadap je lah. Simple. You ada goal, you tahu apa yang you nak buat dalam hidup, you nampak peluang, you go, you buat. You langgar sendiri, you kesal, and then you push diri you untuk apa? Improve. Yes. Okay, Muhammad Syafiq bagi Pak Su pun kena tahu risiko yang kena tanggung. Jangan kita belajar power-power kita rugikan sampai banyak masa. Tapi yang penting sekali kat sini, tak apa kita menggunakan modal yang kecil modal yang kecil, lepas tu kita trade dan kita tahu kesilapan kat situ. Kenapa aku profit, kenapa aku loss. Dia macam ni, boleh saya sambung sikit? Boleh. Okay, dia biasa kita ambil ratio 5 tahun Pak Su. Okay, 5 tahun. 5 tahun habiskan masa dengan pembelajaran Pak Su. Kita ambil ratio duit pula, capital. Selama 5 tahun dia habiskan around RM10,000 RM untuk sesi pembelajaran dia Pak Su. Okay, selepas 5 tahun dia baru nak masuk gelanggang betul. Dengan jaminan selama 5 tahun ni Pak Su, ilmu dah padat. Selama 5 tahun ni pula trade dekat demo. Kita trader kita tahu macam mana trade dekat demo, dengan dia kita tahu dia punya feel. Jangan kita nak cerita manipulation chart ke apa benda-benda yang ini kita tak nak cerita. Kita nak cerita apa? Kita nak cerita pasal feel. Sebab bila kita trade duit real dengan demo lain. Okay, jadi kalau kata 5 tahun dia habiskan masa RM10,000, habiskan selama 5 tahun untuk pembelajaran Pak Su. Selepas tahun ke-6 bila dia baru nak trade, dia rugi ke dia untung? Rasanya rugi kot. Yes. Sebab apa? 5 tahun dia habis dengan pembelajaran saja. Lebih baik dia trade tahun pertama tu. Yes. Beza tak dengan 5 tahun kisah kedua pula 5 tahun juga Pak Su, belajar sambil trade, modal kecil-kecil. Modal kecil je? Jangan modal besar-besar. Katalah sama je amount yang dihabiskan sebanyak RM10,000, pergi kelas, deposit MC dan sebagainya. 5 tahun RM10,000 benda yang sama. Tahun ke-6 apa berlaku dekat yang CB ni pula? Ui, dah berjaya dah. Yes. Sangat lah. Yes. So kalau kita ikut story yang 5 tahun yang CB ni, kalau kita cakap dia berapa dia deposit, saya deposit $10, saya deposit $20. Cukup. Sebab apa? Saya nak feel kerugian tu, saya nak tahu macam mana untung. Supaya apa? Saya tahun ke-6 ni saya nak all out. 5 tahun saya ambil masa untuk apa? Saya jatuh bangun. Nampak Pak Su? Betul. Mindset tu sebenarnya yang kena betul Pak Su. Padat hari ni. Seronok. Pahit dan juga manis. Pengalaman paling pahit dan juga paling manis. Ni kita dah 10 minit yang terakhir ni. 10 minit terakhir? Dah 10 minit? Alamak Nampak tak? Tadi macam seram-seram tapi seronok kan? Seronok. Okay. Pahit dan manis. Kita gabungkan benda tu. Pahit dia Pak Su. Paling pahit. Paling pahit. Paling pahit kena game lah. Bila kita ni tak ada duit Pak Su. Kita dah tak ada duit, kena game pula. Dia cerita paling pahit lah bila dah ada orang rumah. Saya lepas kahwin, totally hidup berubah 360 darjah. Switch umur 23 Pak Su. Dah ada isteri. Kahwin lebih kurang dalam 4 bulan kahwin, isteri mengandung. Umur 23 Pak Su. Budak lagi saya ni Pak Su. Budak sangat, budak. Jadi kita belajar nak hidup. Kerja pun niaga sendiri Pak Su, ego. Mak mentua cakap pergilah kerja makan gaji. Tak nak. Saya selama saya habis sekolah sampai ke hari ni Pak Su, kalau kawan-kawan saya yang dia tengok saya memang tak pernah kerja Pak Su. Tak pernah. Kerja pernah tapi tak lama. Seminggu. Lebihnya semua buat bisnes sendiri. Selebihnya memang saya cak makan sendiri Pak Su. Jadi bila kata pahit ni Pak Su, pernah sekali tu duit ada dalam $100 tu ada dalam poket. Adalah lebih-lebih sikit. Okay, jadi bila member kita offer copy trade masa tu, okay, sebulan target profit dalam 20%, 25% sebulan target profit okay. Kita nak ikut Pak Su. Yalah, betul lah. Seminggu Pak Su bincang dengan rumah saya. Seminggu Pak Su. Seminggu bincang. Oh, tapi bincang bincang saya tak duit nak belanja ni Pak Su. Bagus. Rumah tak kerja. Rumah duduk Pak Su. Rumah biasa Pak Su. Okey. Jadi bila kata nak belanja duit ni, saya sebagai ketua keluarga, suami masa tu duit dia ni. Tanya rumah saya ni nak makan apa minggu ni you nak masak apa? Tanya dia. Cakap lah minggu ni kita boleh makan nasi goreng. Satu Pak Su. Sebab apa saya cakap dia? Saya nak pakai duit ni, saya nak invest copy trade kat kawan. At least sebulan saya boleh dapat macam ni, nanti dengan gaji campur dapatlah lebihan ni sikit. Saya cakap kat dia.
Dia cakap yakin ke? Dia cakap kat saya. Saya cakap yakin. Dia cakap member baik ni. Belakang cerita Pak Su 2 minggu MC. Pahit tu Pak Su, pahit. MC tu Pak Su. Saya faham. Pahit daripada bukan amount tu. Bukan mau, tapi keadaan itu. Pak Su, kita bagi harapan. That's why saya hari ni saya cakap dekat dalam grup saya cakap Forex ni bisnes yang penuh dengan harapan. Yalah. Forex ni dia bisnes yang penuh dengan harapan Pak Su. Penuh dengan janji-janji palsu. Yes, Forex ni. Okay, jadi bila MC Pak Su, saya bukan sentak sebab duit tu hilang. Sentak ni nak menjawab dengan isteri macam mana. Bukan takut Pak Su, tapi dia bagi harapan. Yelah. Sekarang ni kau bagi harapan kat dia. InsyaAllah boleh kawan baik saya ni. Kan? Betul. Sekali benda tu hangus. Yang paling sedih tu Pak Su Allah bila Allah. saya janjikan dia kali ni kita buat betul-betul kita boleh ubah hidup. Saya cakap kali ni kita buat betul-betul kita boleh ubah hidup. Dalam perut tu Pak Su, saya pegang cakap nanti Baba bawa pesalin keluar tempat yang elok hospital yang seronok-seronok. Saya cakap sebab apa Pak Su? Kononnya ni kita punya invest ni membuahkan hasil. Mindset kita, harapan, nampak harapan saya cakap. So hari ni jadikanlah story saya ni sebagai pengalaman korang. Kalau hari ni korang nak invest, kaji betul-betul siapa dia orang. Tengok betul-betul platform tu berapa lama dah ada orang. Tengok betul-betul apa forex sebenarnya. Kalau kita nak invest dalam forex ni, apa sebenarnya yang kita akan dapat. Account trading yang macam mana, okay, copy trade yang macam mana, apa yang kita perlu tahu. Ambil tahu knowledge tu sikit lah. Jangan kalaupun kau malas sangat pun kena tahulah. Ambil tahu. Kita tak nak trade. Walaupun korang tak nak trade, sebab zaman sekarang dah mudah. Even di Teraras Method kita menyediakan servis auto trading. Kita keluar EA Pak Su. Saya buat EA sekarang. Bagus lah. Daripada kita ambil EA orang Pak Su, baik buat sendiri. Hari ni Pak Su, kita dah produce EA sendiri Pak Su. Saya dah ada team programmer saya, dan saya ada team support saya, di mana klien-klien saya, team support saya handle. Dan new klien saya Pak Su pakai EA software saya baru. Hari ni saya buat. Kenapa saya buat bisnes ni? Sebabkan diri saya Pak Su. Dulu saya orang macam ni, hari ni saya nak fix semua masalah. Sebab apa? Perniagaan adalah menyelesaikan masalah orang. Betul. Itu bisnes Pak Su. Jadi bila saya trigger untuk menyelesaikan masalah orang yang nak trade, tak pandai nak trade macam saya, dah belajar berkali-kali, masih lemah Pak Su, gunalah robot saya Pak Su. InsyaAllah. Saya ada team support, kita ada provide kelas, korang belajar free, kita bagi free. Kita educate orang supaya apa? Korang kenal siapa saya. Saya ajar korang betul-betul daripada asas apa yang korang kena faham tentang trading forex, dia punya dan sebagainya, supaya apa? Korang boleh capai konsistensi. Oh, itu yang best tu. Okay, manis, sikit manis. Manis ya Pak Su Paling indah lah ni Pak Su. Okay. Ini yang saya terasa dia benda yang saya tak pernah terfikir Pak Su. Bila benda ni berlaku Pak Su, mengalir mata saya Pak Su. Alamak. Mengalir Pak Su. Okay. Apa tu? Okay, cerita dia macam ni. Bila kata saya ni Pak Su, belajar tadi macam mana, 2 tempat saja Pak Su tak habis. Okay. Dan bila di zaman sekolah pula Pak Su, saya ni budak kelas corot dah. Okay. Of course jenis budak-budak nakal dia kita panggil. Budak-budak nakal. Okay. Memang saya lah orangnya. Okay. Okay. Hari ni Pak Su, orang-orang yang hebat, budak-budak yang kelas pandai, sahabat-sahabat saya yang belajar di UiTM yang tak pernah bertekun dengan saya Pak Su, diorang guna produk saya, dan produk EA saya hari ni memberi bantuan kepada diorang, dan diorang boleh tambah extra income, dan diorang hantar mesej kat saya Pak Su, terima kasih bro. Saya tak nak cakap apa Pak Su. Ni kalau cakap sebab ikhlas saya buat. Diorang hantar mesej kat saya apa Pak Su? Terima kasih bro, kau sediakan aku robot EA yang macam ini. Aku boleh grow sebulan 60%, 70%. Sebab apa? Banyak tu. Jangan terkejut, EA kenapa boleh grow 70% sebulan? Bila kita punya strategi, saya punya cara macam mana kita nak ajar klien-klien kita kontrol EA. Tak seperti yang macam dia orang sangka dulu, bila kata pakai EA je, dia orang setting dia orang tinggal. Tak. Hari ni kita punya kita panggil resepi kita, macam mana you guys nak konsisten dengan menggunakan robot. Macam mana hari ni you guys nak jadikan robot sebagai staff you guys. Macam mana daripada satu account $100, you guys boleh ada 5 account trading yang robot trade kan. You bayangkan. Dan hari ni cikgu, saya panggil cikgu, saya suka nak panggil orang cikgu ni. Tak tahulah, saya Pak Su. nak Pak Su Okay. Dan hari ni saya dapat result Pak Su, member saya hantar. Dia hantar, saya tak kenal dia Pak Su, tapi dia hantar, saya dulu sama-sama kita dulu sama-sama belajar kat UiTM Salam. Ingat tak? Mana saya nak ingat Pak Su? Itulah, tak pernah bertegur. Tapi hari ni dia kenal saya. Lepas tu dia cakap, saya dah beli EA awak. Dia cakap, lepas tu terima kasih sebab akaun saya $100 grow 68%. Saya nak rasa apa Pak Su? Menangis. Rasa seronok. Itu manis lah tu. Sangat manis. Sebab apa Pak Su? Produk yang saya keluarkan
yang saya tak semata-mata dan tak sengaja Pak Su, hari ni dah bantu ramai orang Pak Su. Happy. Itu yang paling happy Pak Su. Pak Su doakan semoga niat ikhlas untuk membantu yang lain itu akan menghasilkan yang benda yang baik untuk mereka dan juga untuk Trados sendiri. Betul. Trados, terima kasih kerana sudi berkongsi. Rasanya banyak yang tertinggal, tapi pengalaman yang 1 jam ini sangat-sangat berguna dan sangat-sangat bermanfaat. Kalau ada benda yang baik, ambil. Dan benda yang tak baik tu janganlah kita ikut. Itu sebagai panduan untuk kita. Terima kasih Trados. Ada kata-kata akhir daripada Trados untuk segmen ni? Saya nak ambil kesempatan ni Pak Su. Boleh? Izinkan Boleh. Saya di Trados Method, kita mengamalkan 5 rukun Trados Pak Su. Okay. Sebab apa? Kenapa saya mengamalkan 5 rukun Trados ni? Saya namakan rukun Trados sebab benda ni lah semua trader baru, newbie ke apa ke, bila korang nampak peluang di dalam industri forex ni, tak semuanya kotor seperti yang diorang sangka. Saya cakap kotor, mungkin perkataan ni kasar Pak Su, tapi inilah cemuhan yang kadang-kadang saya dapat Pak Su. Haram ke? Halal ke? Isu-isu tu lah. Bisnes ni scam orang, kau scam orang ke? Okay. Jadi ambillah 5 rukun Trados ni. Sebab apa? Bila korang nak gunakan servis daripada Trados Method, nak gunakan robot ataupun nak follow kelas percuma kita pun amalkanlah 5 rukun ni. Pertama dia apa Pak Su? Mindset yang bersih. Pertama adalah mindset. Okey. Kedua adalah ilmu. Okey. Ketiga adalah disiplin. Okey Pak Su. Keempat, pengurusan wang. Dan kelima adalah praktis Pak Su. So ini adalah 5 rukun Trados Pak Su. 5 rukun Trados. Okey. Jadi first, bila korang nak belajar trading forex, mindset korang pastikan. Macam mana nak trigger sikit. Okay, boleh. Macam mana nak trigger mindset ni Pak Su? Okey? Bila keluar perkataan-perkataan tapi, ada je rasa tapi bila aku nak belajar forex lah, tiba-tiba tapi aku macam nak kena buat, itulah negatif tu. Jadi kena ingat keyword tu. Kalau kata kita terdetik tapi, kita terdetik alasan-alasan yang berunsur benda yang membuatkan kita rasa kita takkan buat, itulah negatif dan kita takkan berjaya. Step nombor 2, disiplin, pengurusan wang dan ilmu dan sebagainya, kita takkan hadap. Takkan boleh buat. 10 tahun, 20 tahun sekalipun kau akan stay kat sana. So mindset tu memang paling penting. Positif. Buat dulu baru nilai. And then you akan dapat ilmu, you akan jumpa orang hebat. And then bila dah ada ilmu, you akan dapat disiplin. Sebab you dah ada ilmu. Lepas disiplin, you akan belajar macam mana nak urus wang, nak jaga wang. Dan last sekali, always practice. Jangan berlagak, jangan ego. Itu je Pak Su. Last, Merdeka Minda, Merdeka Poket Pak Su. Simple. Merdeka Minda, Merdeka Poket. Siapa yang tak nak? Okey, terima kasih Trados sudi bersama dengan saya, halalkan perkongsian tadi. InsyaAllah. Jangan besok kata alamak aku dah ikhlas untuk semua. Baik, CTC ucapkan ribuan terima kasih kepada Trados dan juga kepada penonton. Ribuan terima kasih kepada anda yang telah pun sudi share. Dan jangan lupa sekejap lagi bersama dengan Cikgu Aslan Hashim dalam segmen Bicara Teknikal BBMA. So daripada segmen inilah ceritaku. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi minggu depan. Bye bye. Lambai sikit. Stop.